Okey, hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Akub. Seperti yang dijanjikan, hari ni kita nak buat perbezaan cakul. Macam ini cakul Quilox, cakul Marco, cakul Meris dengan pensel cakul Faber-Castell. Ini semua kita nak buat. Hari ni kita nak buat perbezaan pensel cakul. Jadi apakah yang membuatkan pensel cakul ni berbeza daripada setiap jenama ni, dan jenama pensel cakul yang mana yang paling terbaik? Nak tahu? Jom kita tengok video ni sampai habis. Okey, ni yang pertama Yang pertama cakul Quilox nama dia. Tak tahulah betul ke tidak sebutan dia tu. Jadi kita try. Jadi apa yang saya sedang buat sekarang ialah saya sedang lukis hidung menggunakan pensel cakul ni, Quilox nama dia, nampak tak? Q-U-E-L-O-X. Jadi kita tengok seperti apa dia punya hasil. Okey, yang ni bahagian hidung ya. Dia punya bawah hidung dia. Dan dekat sini kita buat dia punya lubang hidung dia. Kemudian kita akan tutup lubang hidung dia macam ni. Ini salah satu cara lah macam mana kita nak lukis hidung dengan betul. Dia punya angle dia dan kedudukan dia. Yang ni kita buat pada bahagian bawah ni. Bawah ni kita contengkan saja macam ni. Okey. Selalunya bahagian bawah dia akan gelap berbanding dengan bahagian atas ya. Nampak dia macam ni kan? Okey, jadi dekat sini sama juga, hitam kan. Dia sebenarnya cakul ni, cakul dia senang comot tau. Dia tak sama macam pensel lain. Kalau pensel lain kita lukis, dia takkan comot. Kalau korang perasan ada abuk-abuk sedikit ni, ada abuk-abuk. Itu yang membezakan cakul dengan pensel lain. Dan perbezaan dia yang ketara ialah pekat ya. Cakul selalunya dia akan lagi pekat lah daripada pensel biasa, pensel 8B misalnya. Macam sekarang ni pensel yang 10B pula dah, 9B pun ada. Saya tengok ada jual dekat Shopee ya, 9B. Tapi tak tahulah dia lagi pekat daripada 8B ke. Sepatutnya macam tu lah kan, sebab dia nombor 2B sampai 8B kan. Tapi sekarang ni 9B pun ada jual. Nampak tak cara kita lukis hidung? Dan kita pekatkan pada bahagian bawah ni. Bahagian bawah biasanya dia memang akan lagi pekat lah ya, macam kita buat ni. Jadi kita cuma garis-gariskan saja. Dan seterusnya kita buat pada bahagian atas. Sini pun sama juga. Just lorekkan je. Lukis pakai cakul ni, dia yang first kali susah nak kawal lah, sebab dia akan senang comot ya. Tapi dia punya kepuasan tu sebab dia punya pekat lah. Jadi bila dia pekat kan, sebenarnya apa-apa saja material, apa-apa saja bahan yang kita lukis yang pekat, dia akan nampak lebih real daripada yang cair. Jadi memang kebiasaannya untuk orang yang suka lukis realistik, yang suka lukis pekat-pekat ni, dia akan pilih cakul lah berbanding pensel 8B. Nampak tak kat bahagian atas tu? Bahagian atas ni dia punya lorekkan ni lebih daripada pada bahagian bawah. So dalam kita nak buat perbezaan cakul ni, korang dapat juga belajar macam mana cara kita nak lukis hidung ya. Nampak tu? Jadi dekat sini pekat kan, dia sampai bawah ni. Dia akan ada corner dekat situ, corner, dan masuk sampai ke bawah. Pekatkan pada garisan bawah ni. Lebih kurang macam tu lah ya. Jadi yang ni dah siap dah. Kita guna cakul jenama Quilox. Quilox ke sebutan dia? Kalau salah, tolong betulkan saya sebutan yang betul, sebab ejaan dia macam tu, Quilox. Dekat atas ni bagi dia pekat sikit macam tu. Dan yang ni lebihkan sedikit garisan dia. Okey. Jadi ini adalah cakul jenama yang pertama kita guna, Quilox. Okey, ini yang first Dan yang kedua Marco. Yang ni Marco betul Kalau kamera boleh nampak ejaan dia, Marco. Sama juga, kita lukis hidung juga.
pada bahagian tepi ni masukkan, dan yang ni pada bahagian bawah kita hitamkan pada bahagian lubang hidung dia. Macam Aziz Attar cakap lah dalam cerita Bujang Lapuk tu, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku, kan dia cakap macam tu kan. Sebab inilah, sebab dalam video ni kita lukis hidung, sebab tu Aziz Attar cakap macam tu, sebab dia pun tengok video ni. Tak adalah, sorry merepek sikit. Okay, lepas tu yang ni kat bahagian bawah dia kita pekatkan macam tu, dan kita ambil side tepi ni, nampak tak kan, side tepi ni baru turun bawah macam itu. Okey, dan sambung pada bahagian bawah ni, dia akan jadi macam ni. Kemudian sama juga atas ni kita pekatkan, lorekkan lebih pada bahagian atas, dan dia akan turun ke bawah. So yang ni lah cakul dari jenama Marco. Jadi dekat sini anda boleh lihat lah ya, perbezaan cakul setiap jenama. Saya guna ni sama kalau dekat sini perlu tekan, kita akan tekan. Jadi cara kita guna tu samalah. Okey, nampak tak? Nampak kan? Pada bahagian bawah ni sama, kita copy balik. Kita nak tengok perbezaan, kita kena lukis yang sama macam tadi. Jadi dia kena sebiji supaya korang boleh nampak apa perbezaan setiap jenama cakul ni sebenarnya. Sama juga bahagian bawah ni gelap kan, kat sini kan, sini masuk sini stop dan gelap kan. Okey, jadi dia punya teknik kita cuma lorek je, kita tak gosok sebab kita cuma nak bezakan saja. Kita cuma nak cari apa perbezaan cakul ni. Jadi untuk nak cari perbezaan sahaja, tak perlu nak detail sangat lah sampai nak gosok ke apa ke, tak perlu. Kalau nak buat untuk customer, kalau nak gosok, gosok lah. Yang ni, video ni cuma untuk cari perbezaan cakul saja. Sini kita pekatkan sikit. Okey, lorekkan pada bahagian tepi tu, dan kat atas ni lorekkan dia banyak sebab dia lebih pekat. Macam tu ya. Sampai kat sini lorekkan kat tepi ni. Yang ni tadi semua macam tu lebih kurang. Dan bawah ni barulah kita buat dia punya bayang-bayang sama macam tadi. Okey, copy balik. Copy sama macam lukisan yang tadi tu. Jadi bahagian bawah ni gelapkan sebab bawah hidung cahaya takkan terkena pun pada bawah hidung ni. Sebab tu pada bawah hidung ni dia akan gelap macam ni. Okey, faham kan kenapa ada bahagian gelap, kenapa ada bahagian cerah? Kita kena tahu hukum fizik, hukum alam. Lukis ikut logik, jangan lukis ikut akal. Kita kena fikir logik, dia punya cahaya akan datang daripada mana, kan? Jadi logik akal tu kita boleh fikir. Jangan lukis sampai langgar hukum fizik. Jadi lukis pun ada kena-mena dengan sains. Siapa kata melukis tak ada kena-mena dengan sains? Melukis pun ada kena-mena dengan sains tau. Okey, dah siap cakul kedua yang ni tadi, Marco. Dan kita ambil cakul ketiga, jenama yang favourite saya. Saya punya favourite jenama yang ni. Kamera boleh nampak kan? Soft cakul. Jenama Meris. Meris. Adakah betul sebutan dia Meris? Komen kat bawah macam mana sebutan yang betul. Kadang-kadang ejaan lain tapi sebutan dia kena lain kan. Adakah betul sebutan dia Meris macam tu? Sama juga pada bahagian tepi ni. Ya. Kita kena gelapkan. Dan dekat sini kita kena pastikan sama macam lukisan tadi, kita copy balik dia punya lubang hidung. Yang lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku, yang tu kena sama macam tadi, copy balik. Dia punya bahagian bawah dia, kat bawah ni akan ada satu bayang-bayang
Sebab kenapa dia ada bayang-bayang? Itulah hukum fizik. Jadi lukis kena ada logik akal. Bawah tu mesti akan ada bayang-bayang. Sebab dia punya cahaya. Cahaya dia akan melindungi. Dan dekat tepi ni sama juga. Kita copy je balik. Uish. Yang ni lagi pekat dia punya cara dia kita copy balik sama je. Tapi boleh nampak perbezaan yang Maris ni lagi pekat. Dan yang ni kita hitamkan dekat bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni dia lagi hitam. Barulah hitamkan pada bahagian bawah ni. Okey. Selogik ni lah kan. Sepatutnya ataupun selogiknya, betul ke ayat selogiknya? Sepatutnya lah. Memang patut pun. Dekat bawah ni dia akan hitam. Hidung selalu cahaya dia dekat depan ni. Dan bawah ni dia akan hitam. Kita akan pekat kan. Macam ni. Nampak saya tak tekan sama macam tadi. Yang ni pekat bukan sebab saya tekan. Saya buat slow je. Sampai kat bawah ni baru kita tekan. Sini kan. Bawah ni dia ada garisan macam tu. Baru kita tekan. So boleh tengok lah. Ya, korang boleh tengok perbezaan dia. Apa yang membezakan jenama-jenama cakul ni sebenarnya. Dan bawah ni hitam kan. Sebab dia ada satu bayang-bayang kat sini. Hitam kan kena ikut dia punya layer dia. Dan setiap hitaman yang kita buat, dia mesti ada tone. Dia tak boleh sekata, tak boleh sama-sama hitam. Mesti ada yang paling gelap, yang paling cerah. Sebab melukis pun tak boleh nak langgar hukum fizik. Kalau dah Tuhan cipta macam tu, maka kita lukis pun macam tu lah. Sebab ni bukannya yang ini dia adalah kita lukis ciptaan Tuhan. Bukannya kita reka benda lain tu. Yang tu tak apa. Sebab yang ni kita just copy balik ciptaan Tuhan. Jadi kena sama macam hukum fizik. Mana yang patutnya cerah kena cerahkan. Mana yang patut gelap kena gelapkan. Yang kat sini pekat. Yang ni pun sama. Bahagian tepi ni pekat kan. Dan boleh nampak lah perbezaan dia macam mana. Nampak tak perbezaan dia? Cara kita tekan tu lebih kurang je. Dan last sekali, apa dia? Yang ni dah tadi. Ini Faber-Castell. Yang ni kan, sorry tau, Faber-Castell ni tak nampak tulisan Faber-Castell dia. Nampak medium je, charcoal medium. Sebab tulisan dekat depan ni dah hilang. Dah sharp. Copy balik. Sama juga macam tadi. Wow, yang ni lagi Faber-Castell. Apa? Tengok sendirilah. But dia punya Faber-Castell ni, dia lebih banyak abu. Kalau korang perasan, cuba tengok total. Lebih banyak abu guys. Saya tak pasti adakah nampak jelas ke tak jelas dalam kamera. Tapi memang Faber-Castell abu dia banyak keluar. Harap-harap korang nampak lah dalam kamera abu dia. Faber-Castell punya abu banyak guys. Kita hitamkan pada bahagian bawah ni. Apa? Abu dia. Gila lah. Dia pekat tau.
Saya tengok betul Faber-Castell ni. Dia pekat, tapi abuk dia banyak keluar, jadi dia rugi tau. Sebab baru lukis sekali macam tu abuk, sekali macam tu abuk. Dia punya serpihan-serpihan daripada dia punya ubat dia tu. Orang panggil apa? Ubat Ubat ke dakwat? Dakwat dia macam air kan, dakwat. Mata pensel dia tu banyak keluar abuk. Jadi apa yang kita boleh nampak sekarang ni, yang paling banyak keluarkan abuk adalah Faber-Castell. Unexpected guys. Budget betul lah cakap guys ni. So guys, saya tak pernah fake. Saya memang jarang cakap English. Kadang-kadang boleh cakap macam kelakar pula. Nampak tak? Tak tekan, macam itu je. Pekat dia pekat, tapi agak rugi lah, sebab dia banyak keluarkan abuk. Jadi dia punya ni akan cepat terhakis tau. Setiap kali lukis akan cepat terhakis, akan banyak abuk. Nanti saya zoom rasanya tak nampak sangat tu. Nanti kita akan zoom. Korang tengok lah nanti macam mana. Bapak lah. Ini ya Allah. Cakul mahal tau. Pensel cakul sebatang ni mahal. Lepas tu dia keluar pula abuk banyak. Rasa rugi. Dia banyak abuk, maknanya dia banyak terhakis. Di sini atas ni memang pekat Dan lagi satu, dia pekat dekat bahagian tepi. Bahagian tepi-tepi hidung macam ni. Apa? Abuk dia guys. Orang Kedah kata gila bak hang. Bak kata orang Kedah. Hang pasal apa orang Kedah juga. Tak kena-kena apa yang hang pasal apa. Cerita pasal lukisan ni. Okey. Nampak perbezaan? Dan jom kita zoom. Okey, jadi guys, ini adalah perbezaan yang kita boleh nampak. Tengok Yang ni Quillox. Yang kedua, nombor 2 tu Marco. Nombor 3 Cakul Meris. Nombor 4 Cakul Faber-Castell. Okey, yang saya cakap abuk tadi, korang tengok ni. Tengok betul-betul. Dekat sini semua ni tak ada abuk tau. Meris ke Marco ke Quillox ke, tak ada. Tapi korang tengok dekat sini, nampak tak ada abuk dia? Kita zoom, nampak tak? Yang bintik-bintik tu. Bintik-bintik ni lah abuk dia guys. Nampak bintik-bintik. Dia punya pekat dah okey dah dekat Faber-Castell punya cakul ni. Tapi cakul punya Faber-Castell paling banyak dia punya abuk dia jatuh. Nampak ni, dekat tepi ni pun. Apa? Kamera tak boleh tak boleh nak clear kejap Tengok ni, bintik-bintik tu dekat Faber-Castell. Faber-Castell punya abuk paling banyak. Jadi itulah untuk video kali ni. Jadi kita nampak perbezaan. Untuk video kali ni korang boleh tengok lah yang mana kualiti paling okey. Yang ni Marco ni, dia punya hitam dia tak betul-betul hitam lah. Perasan tak? Hitam dia lebih kurang macam hitam pensel. Tapi Meris punya dengan Faber-Castell punya hitam memang pure hitam punya. Sama dengan Quillox. Quillox ni pun sama. Cuma Faber-Castell ni dia banyak abuk. Dia banyak terhakis. Jadi korang punya pensel tu rugi tau. Setiap kali lukis dia banyak terhakis. Dia banyak keluar abuk-abuk daripada mata pensel tu. Jadi buatkan pensel korang cepat tumpul. Dan itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan korang. Dan tolonglah support channel ni, sebab channel ni makin lama makin turun dia punya videos. Dan terima kasih kerana tengok video ni. Assalamualaikum. Bye bye.